Dengan semangat dan cita-cita besar untuk menjadi jutawan, Pak Man Telo telah menubuhkan sebuah syarikat yang menjalankan skim cepat kaya pada akhir tahun 1970 yang dinamakan Skim Pertama Berhad atau lebih dikenali dengan nama Skim Pak Man Telo. Osman Hamzah atau lebih dikenali sebagai Pak Man Telo merupakan penganjur skim cepat kaya yang paling terkenal di Malaysia pada suatu ketika dahulu. Sebelum perlibatannya dalam skim cepat kaya, Pak Man Telo pernah bertugas sebagai wartawan di dua buah akhbar, iaitu Warta Negara pada tahun 1990-an dan kemudiannya menjadi wartawan di Bernama pada tahun 1970-an. Dengan semangat dan cita-cita besar untuk menjadi jutawan, Pak Man Telo telah menubuhkan sebuah syarikat yang menjalankan skim cepat kaya pada akhir tahun 1970 yang dinamakan Skim Pertama Berhad atau lebih dikenali dengan nama Skim Pak Man Telo. Skim Pak Man Telo menjadi semakin popular dan mendapat kepercayaan orang ramai setelah berjaya membayar dividen secara konsisten kepada pelabuhnya bertahun-tahun lamanya sejak beroperasi. Pulangan sebanyak 10 hingga 12% setiap bulan menjadikan orang ramai rambang mata dan ada beberapa peserta terawal menjadi jutawan dalam masa yang singkat. Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua apabila beberapa pegawai dari Bank Negara Malaysia atau dikenali sebagai BNM telah menyerbu kediaman Pak Man Telo di Taiping pada 1 Oktober 1989 untuk menjalankan siasatan ke atas skim yang dikendalikannya. Sejak dari peristiwa ini, kelancaran operasi skim ini menjadi goyah. Tidak cukup dengan itu, BNM telah melakukan serbuan kali kedua pada 23 November 1989 dan berjaya merampas wang tunai sebanyak 1.7 juta. Akibat daripada mengutip wang daripada orang ramai tanpa lesen yang sah, Pak Man Telo bersama isteri dan anaknya yang bernama Maimunah Taib dan Abdul Rahman telah ditahan pihak berkuasa. Pak Man Telo telah dihadapkan ke mahkamah pada 11 Januari 1990 atas tuduhan melanggar Akta Bank dan Industri Kewangan 1989. Ahli keluarga Pak Man Telo iaitu isteri dan anaknya pula dituduh bersubahat. Pak Man Telo, isteri dan anaknya mengaku tidak bersalah dalam pertuduhan tersebut. Pasport Pak Man Telo dirampas dan diarahkan membayar ikat jamin sebanyak RM1 juta, manakala anak dan isterinya dibebaskan dengan ikat jamin sebanyak RM200,000 dengan seorang penjamin. Semua ikat jamin dibayar secara tunai membuktikan yang Pak Man Telo mempunyai banyak wang hasil daripada kegiatan skim cepat kaya. Tidak terhenti di situ sahaja, pada 13 Mac 1990, Pak Man Telo, isteri dan anaknya dibicarakan di mahkamah dan kali ini Pak Man Telo mengaku bersalah atas tuduhan mengambil deposit tanpa lesen. Anak lelaki dan isteri Pak Man Telo dibebaskan, manakala Pak Man Telo telah dijatuhkan hukuman dengan denda sebanyak RM250,000 atau setahun penjara. Seperti kebiasaannya, Pak Man Telo membayar denda itu menggunakan wang tunai. Pak Man Telo mendapat kembali wang tunai yang dirampas Bank Negara Malaysia di kediamannya sebanyak RM1.7 juta setelah hakim memerintahkan agar wang itu dipulangkan semula kerana tiada undang-undang yang membolehkan BNM berbuat demikian. Agak pelik walaupun didapati bersalah, para penyokong Pak Man Telo yang berada di perkarangan mahkamah menyambut Pak Man Telo sebagai seorang wira dan melakukan hidup Pak Man Telo. Selepas daripada peristiwa tersebut, skim Pak Man Telo berjalan seperti biasa malah lebih dikenali ramai. Boleh dikatakan pada waktu tersebut skim Pak Man Telo berada pada tahap tertinggi kerana sudah terkenal di seluruh negara. Pak Man Telo telah mendapat banyak wang kesan daripada pendaftaran ahli-ahli baru. Pulangan dividen dibayar tanpa gagal malah dinaikkan pada kadar 12% berbanding 10% sebelumnya. Pada bulan September 1990, para pelabur dalam skim ini mula perasan bahawa pulangan dividen yang mereka terima sudah tidak lagi dimasukkan ke dalam akaun bank seperti sebelumnya. Hal ini kerana jumlah pelabur baru yang berkurangan menyebabkan Pak Man Telo tidak mempunyai modal untuk membayar dividen kepada pelabur. Kesan daripada peristiwa ini, Pak Man Telo mengumumkan penurunan kadar dividen daripada 12% kepada 5% sahaja. Curiga dengan tindakan yang dilakukan Pak Man Telo menyebabkan para pelabur menyerbu kediamannya untuk mendapatkan penjelasan. Pak Man Telo menjelaskan bahawa dia terpaksa mengurangkan dividen kerana kemelesetan ekonomi dunia yang berpunca daripada Perang Teluk. Dia juga memberi alasan bahawa terdapat penyelewengan yang berlaku di kalangan ejen-ejen.
Pada Januari 1991, orang ramai berkumpul di rumah Pak Mantelo bagi menuntut wan pelaburan masing-masing apabila Pak Mantelo gagal memberikan pulangan dividen seperti yang dijanjikan. Pelabur yang merasa tertipu turut merosakkan kereta milik Pak Mantelo. Sebulan selepas itu, keadaan menjadi semakin parah apabila sekumpulan lelaki telah menculik anak lelaki Pak Mantelo yang bernama Abdul Razak Afendi dan menjadikan Hotel Tropicana Kuala Lumpur sebagai tempat kurungan anaknya selama seminggu. Tidak sempat untuk mendapatkan ganti rugi sebanyak RM430,000 daripada Pak Mantelo, mereka berjaya dikesan dan diberkas oleh pihak polis. Pak Mantelo telah ditahan selama beberapa minggu oleh pihak polis dari Bukit Aman pada April 1991 setelah ada antara pelabur skim cepat kayanya yang membuat laporan polis kerana ditipu. Bank Negara Malaysia mendakwa Pak Mantelo di mahkamah atas tuduhan mengambil wang deposit dari orang ramai yang dianggarkan sekitar 50,000 orang tanpa memiliki lesen. Jumlah keseluruhan duit yang diambil oleh Pak Mantelo daripada orang ramai dianggarkan sebanyak RM99.09 juta. Akan tetapi, Pak Mantelo sendiri mengaku yang dia tidak mengetahui jumlah sebenar yang dikutip oleh syarikatnya kerana tak ada siapa yang merekodkan setiap transaksi sepanjang mereka beroperasi. Dalam pertuduhan ini, Pak Mantelo mengaku tidak bersalah dan diminta untuk dibicarakan. Mahkamah membenarkan Pak Mantelo diikat jamin sebanyak RM2 juta. Selepas pembicaraan Pak Mantelo pada 2 Mac 1992, dia didapati bersalah buat kali kedua dan mahkamah menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM500,000 dan setahun penjara. Pak Mantelo akhirnya menjalani hukuman penjara selama setahun bermula daripada tarikh dia ditahan pada 17 Julai 1991. Akibat gagal membayar RM500,000, dia dipenjarakan lagi selama setahun bermula 2 Mac 1992 dan menjalani hukuman di penjara Taiping. Selepas daripada peristiwa itu, Pak Mantelo dikenakan hukuman buang daerah dan dia dibawa ke Kuala Berang, Terengganu. Dia memulakan kehidupan baru bersama isteri keduanya dan seorang anak lelaki di sana dengan menyara hidup dengan membaiki radio dan televisyen. Akhirnya pada 22 Disember 1997, Pak Mantelo telah meninggal dunia pada usia 70 tahun akibat sakit tua.